Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Kamil Rohami Zambil Luqman, 11 DKA 17F2016, dan sahabat saya Aman Al-Qidin bin Adnan, 11 DKA 17F2010. Kami daripada Civil Engineering Department akan membentangkan laporan projek akhir kami, iaitu Use Kenaf as Partition Replacement of Fine Aggregate in Concrete Mixed Proportion. Supervisor saya adalah Encik Muhammad Azwan bin Ikhwan. Okey, introduction. Okey, dalam dunia pembinaan di Malaysia, kita sedia maklum kita ada dua jenis kaedah pembinaan. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah IBS, yang mana IBS adalah Industrial Building System yang kita guna pakai sekarang lah untuk dunia pembinaan. IBS dengan konvensional ni, sedia kita maklum, kita tahu yang IBS adalah satu kaedah yang lebih cepat berbanding dengan konvensional. Yang mana IBS ni kita boleh dapatkan semua bahagian pembinaan yang kita nak buat tu daripada kilang sendiri, ataupun kita buat dia dekat site lah, ataupun kita panggil in situ. Contohnya precast wall, kolom, slab, apa semua tu, kalau untuk IBS kita boleh dapatkan direct daripada kilang ataupun kita buat dekat site. Berbanding dengan konvensional, kita kena buat satu persatu lah. Okey, seterusnya adalah problem statement. Okey, untuk kajian kami ni, kami mendapati bahawa commercial fiber seperti kenaf, jerami padi dan sebagainya tu, dia tak non-renewability lah, dan juga non-environmentally friendly untuk sustain chemical contaminant lah. Yang mana pokok kenaf ni ataupun jerami padi dan sebagainya ni, kalau kita tak menggunakan dia, kita biarkan dia saja, dia boleh menghasilkan satu chemical lah yang tak bagus untuk kita punya environment. Kedua, dia ni bila dia kering, dia mudah terbakar. Okay. Seterusnya, kami menggunakan kenaf ni untuk menggantikan fine aggregate, iaitu pasir lah. Yang mana kita tahu pasir ni dia non-renewable juga. Sebab pasir ni bila kita banyak gunakan, so sumber tu boleh habis. Kita tak boleh dapatlah sumber tu. Berbanding dengan kenaf, kenaf ni kalau kita guna, bila kita habis guna kenaf tu, kita boleh tanam kenaf tu. Sebab kenaf ni dia ambil masa yang agak pendek untuk dia membesar lah, sekitar 4 hingga 6 bulan saja untuk pokoknya membesar, dan kita boleh tuai hasil pokok tu untuk kita buat kita punya produk lah. Dan seterusnya, saya nak mengurangkan pollution dengan menggantikan concrete material, iaitu solid waste such as kenaf, to reduce the of non-renewable building material and aggregate lah. Okay, seterusnya, objektif kajian kami ni, kami fokuskan kepada 3 lah. Pada akhir kajian ni, kami nak design proportion material of mixed concrete according to British standard. Yang mana kalau kita buat uji kaji ke, kita buat menghasilkan benda baru yang berkaitan dengan concrete mixture, kita kena refer kepada British standard. Sebab dekat Malaysia, kita memang dalam dunia pembinaan ni, kita memang menggunakan British standard lah. Tak kisahlah daripada aspek apa sekalipun, kita memang akan refer kepada British standard. Yang kedua, kita nak menentukan workability dia, ataupun dia punya kebolehkerjaan konkrit yang kita gunakan tu dalam pelbagai dalam percentage yang berbeza lah. Yang mana dalam eksperimen ni, kami menggunakan 20%, 30% dengan 50% kenaf lah. Kita nak tengok dia punya kebolehkerjaan bagi setiap different percentage of kenaf tu. Untuk workability ni, kami akan jalankan lab testing slump test. Yang mana daripada slump test tu, kita akan tahulah dia punya kebolehkerjaan tu depends kepada dia punya kejatuhan konkrit tu. Yang ketiga adalah untuk
kita nak tengok dia punya ketahanan lah, compress strength dia. Okey, untuk compress strength ni kita menggunakan lab testing juga, iaitu kita pakai compressive strength test, yang mana kita akan berikan tekanan kepada tube konkrit mixture kita tu yang kita dah buat tu. Kita akan letakkan dia ke dalam mold, and then kita biarkan dia lah ikut standard JKR, yang mana kita guna 7, 14 dan 21 hari tu. Jadi selepas proses tu kita akan buat dia punya compressive strength untuk kita tengok dia punya nilai yang optimum lah untuk konkrit menggunakan kenaf ni. Kita tengok dia sesuai ataupun tidak lah. Okey, seterusnya project background ni. Okey, project background yang pertama adalah kita menggunakan combination of cement and fine aggregate lah. Yang mana kita dalam kajian ni kita gunakan nisbah 1, nisbah 2, nisbah 4. Yang mana 1 tu adalah cement, 2 tu adalah fine aggregate, dan 4 tu adalah coarse aggregate. Yang mana nilai cement dengan coarse aggregate kami tak ada usik apa-apa. Kami menggunakan bancuhan yang previous research sebelum ni lah. Cuma untuk fine aggregate, iaitu pasir, kami ubah dia kepada penggunaan 20, 30 dengan 50% penggunaan kenaf lah. Juga kami untuk berat pasir tu pun kami menggunakan previous research yang sebelum ni, cuma kita tambahkan kenaf saja. Okey, scope of research. Okey, scope of research dalam kajian ni kami menggunakan grade 15, yang mana konkrit ni diambil dalam kajian nisbah 1, 2 dan 4 lah. And percentage ratio untuk waste kenaf ni kami ambil menggunakan 0% sebagai kawalan, 20%, 30% dan 50% lah, untuk kita tengok dia punya peratusan manakah yang sesuai untuk kita bancur dalam konkrit ni. Kemudian workability. Okey, workability konkrit ni kita ukur dari menggunakan selam test. Okey, yang mana selam test apa semua ni kami akan buat dekat lab Politeknik sendiri lah. Okey, untuk compressive strength pula kita ukur menggunakan compression machine test lah. Pun sama juga, kita akan conduct benda ni dekat lab konkret jugalah dekat Poli sendiri. Okey, untuk material ni yang kami gunakan ni, kami boleh dapatkan daripada Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara lah, LKTN, yang berpusat di Melaka. Sebab cuma dekat Melaka ni dia punya pusat LKTN tu jenis yang kecil lah, sebab dia baru saja beroperasi dekat Melaka ni. Jadi dalam kajian ni yang bila berkaitan dengan kenaf, memang kami akan pergi ke Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara dekat Melaka tu untuk kami dapatkan sumber kenaf dan tengoklah contoh-contoh kenaf, ladang dia dekat mana, apa semualah, dan kita boleh tengok proses pembuatan kenaf tu sendirilah. Okey, seterusnya kepentingan kajian ni. Okey, kepentingan kajian ni, yang pertama kita nak tengok, kita nak make sure dia punya keberkesanan kenaf konkrit ni, konkrit yang menggunakan kenaf ni sebagai satu konkrit ringan berbanding dengan yang konkrit asal lah. Yang mana kita tahu konkrit asal kan kita gunakan simen, fine aggregate dengan coarse aggregate. So benda tu, konkrit, campuran konkrit tu boleh menyebabkan kita punya konkrit tu berat lah. Tapi bila kami buat konkrit kami ni, kami menggunakan kenaf, kami nak tengok dia punya konkrit tu, nak menjadikan dia sebagai konkrit yang ringan, sebab kita mengurangkan penggunaan pasir dekat dalam tu. Okey, kedua kita nak menggunakan recycle material. So that's why kita orang provided kita nak guna kenaf fiber lah. Sebab kita tahu kenaf fiber ni dia banyak dekat Malaysia ni, dan orang ramai tak tahu apa kegunaan kenaf tu. Jadi kami yang
buat dalam kajian ni, kami ambil kenaf tu untuk cuba buat satu campuran dalam konkrit lah. Ketiga, kita nak mengurangkan environmental pollution lah. Sebab kenaf ni bila kita tak guna, seperti yang kita cakap tadi, bila dia banyak sangat, bila kita tak tuai apa semua, pokok kering apa semua, bila kita dalam cuaca yang panas ni, dia akan mudah terbakar. Sebab kenaf ni memang sifat dia satu mudah terbakar lah. Jadi that's why kita ambil benda tu. Pada dia terbakar ataupun tak ada guna, kita gunakan dia untuk kajian-kajian macam gini lah. Okay, ini kita masuk pada chapter 2 iaitu literature review. Okay, untuk literature review ni kami ambil previous research sebelum ni. Contoh yang previous research yang menggunakan kenaf lah. Okay, salah satunya kita ada kat sini kenaf building blocks, yang mana diorang buat blok daripada Dr. Joseph O. Arumula. Sampel kenaf yang digunakan kenaf fiber jenis core fiber dan base fiber lah. Dan test method yang diorang gunakan hanya compression test, dan result yang dia dapat dia punya unit weight dia tu baru 87.97 saja, manakala compressive strength dia tinggi lah. Okay, yang kedua, properties eco brick using kenaf fiber as matrix. Yang ini dihasilkan oleh Hanisum Abdullah dan juga Ahmad Kamil Jama'i lah. Yang sampel kenaf yang digunakan kenaf fiber. Testing method yang diorang gunakan compression test dengan water absorption. Okay, untuk result dekat situ, dia bagi tahu kajian yang dibuat ni, konkrit dia yang dibuat ni tak mengikut kriteria yang dia nak. And then dia punya benchmark tu dia melawan dengan control yang dia buat lah. Okay, itu antara previous research sebelum ni lah. Jadi berdasarkan benda ni, kami buat kajian, yang mana kajian kami untuk nak tengok dia punya keberkesanan konkrit mixture yang menggunakan kenaf ni, sama ada dia ikut kriteria ataupun tidak, ataupun dia punya konkrit yang kami buat ni boleh diguna pakai dalam dunia pembinaan ataupun tidak. Okey, kita masuk chapter 3, metodologi. Okey, ini biasalah kita punya flowchart. Sebelum kita nak buat kajian apa semua, kita kena identify kita punya tajuk, kita punya permasalahan apa semua. Lepas tu kita tengok kita punya previous research, and then kita tentukan bahan apa yang kita nak guna, material apa yang kita nak guna. Lepas tu testing pun sama lah. Kita akan tengok testing apa yang sesuai untuk concrete mixture apa semua. And then tengok kalau dia berjaya, kita proceed dengan step seterusnya. Tapi kalau tak berjaya, kita akan tengok balik step yang sebelum ni dekat bahagian material. Mungkin ada masalah dekat material ataupun ada material yang kita tak sesuai gunalah untuk benda ni. Okey, untuk preparation of material, seperti yang saya cakap, untuk kenaf fiber ni kami dapatkan daripada LKTM Melaka. Dan sampel kenaf fiber yang kami gunakan adalah core fiber. Untuk aggregate, kami masih gunakan fine aggregate dengan coarse aggregate. Yang mana fine aggregate dengan coarse aggregate ni kita akan dapat daripada sieve grading lah. Untuk simen pula, kami gunakan ordinary Portland cement atau OPC. Yang mana simen ni kita selalu gunakan untuk konkrit. And then untuk mold, untuk buat cube test, kami guna 100x100. And then eksperimen yang terlibat seperti yang saya cakap tadi adalah compressive strength dengan slam test lah. Okey, untuk chapter 4 dan seterusnya, saya akan enhance kepada sahabat saya iaitu Amanah Equident untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan data yang diperolehi dengan result lah, berkaitan dengan concrete mixture ni. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aman Equident Baddanan dari Jabatan Kesejahteraan Awam. Kad matrik saya adalah 11.17F 2010.
Di sini saya ingin membentangkan data analisis berkaitan kajian yang telah saya jalankan bersama rakan saya. Okey, yang pertama ialah Concrete Mix Design Proportion, iaitu nisbah bancuan. Nisbah bancuan yang kami gunakan ialah daripada nisbah bancuan daripada kajian-kajian yang terdahulu. Di sini juga kami hanya menggantikan faiz aggregate kepada core fiber, iaitu pasir. Kami gantikan pasir dengan core fiber kenaf. Okay. Di sini kami mempunyai 4 nisbah bancuan yang basic, iaitu 0% kenaf, 20%, 30% dan juga 50%. Okay, ini adalah result bagi water absorption test. Okay. Di sini kami hanya dapat bacaan daripada 7 hari saja kerana dia 14 hari dan 21 hari kami tidak sempat menjalankan ujian disebabkan PKP. Okay, di sini kami dapati bahawa bancuan yang telah dicampur dengan kenaf mempunyai berat yang lebih ringan berbanding sampel yang tidak dicampurkan dengan kenaf. Okay, yang seterusnya adalah Composite Strength Test. Test ini dijalankan untuk menentukan kekuatan optimum bagi sesebuah konkrit. Okay, hasil kajian yang kami dapati ialah nilai 0% iaitu kawalan mempunyai nilai lebih tinggi berbanding di sampel-sampel yang lain. Dan di sini juga kami dapati bahawa 50% kenaf yang digunakan tidak bersesuaian kerana tidak mempunyai kekuatan. Okay, yang seterusnya ialah SLAM test. SLAM test ini dijalankan bertujuan untuk menentukan kebolehkejaan bagi sesebuah konkrit yang dihasilkan. Okey, di sini kami dapati hanya 0 dan 20% sahaja mempunyai yang boleh digunakan, manakala 30% dan 50% tidak boleh digunakan. Okay, hal ini kerana SLAM test mempunyai 4 jenis, iaitu True SLAM, Zero SLAM, Collapse SLAM dan juga Shear SLAM. Okay, bagi True SLAM ini bermaksud bancuan yang boleh dikira daripada mol yang digunakan. Bermaksud True SLAM ni hanya dia mempunyai bancuan yang lengkap dan sedia digunakan untuk tujuan pembinaan. Manakala Zero SLAM pula ialah bancuan itu tidak sesuai digunakan kerana ia terlalu keras dan juga terlalu kering. Bagi Collapse SLAM pula, dia mempunyai bancuan yang baik tetapi dia tidak mempunyai kebolehkejaan. Yang terakhir ialah Shear SLAM. Shear SLAM ni dia merupakan bancuan yang tidak lengkap. Okey, dan juga ia boleh menyebabkan berlakunya licin daripada bancuan yang dibuat. Okay, seterusnya adalah chapter 5, iaitu Discussion dan Conclusion. Okay, daripada kajian yang telah kami jalankan, kami dapati bahawa 50% kenaf yang digunakan dalam bancuan konkrit tidak sesuai digunakan. Hal ini kerana ia menyebabkan jatuhan konkrit semasa melakukan SLAM test. Ia juga disebabkan oleh sifat kenaf itu sendiri, iaitu menyerap air dan juga menjadikan bancuan itu agak kering dan juga tidak mampu untuk mengikat antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, jika bancuan ini dikenakan dengan bancuan yang betul, ia boleh menjadikan konkrit yang dicampur kenaf ini lebih baik berbanding konkrit yang sedia ada. Okay. Kesimpulan yang kami dapati ialah penggunaan kenaf dalam pembinaan ini amatlah digalakkan kerana kenaf ini merupakan produk yang sustainable, iaitu boleh diperbarui berbanding pasir yang digunakan. Okay, saya dan rakan saya juga berharap agar penggunaan kenaf ini dapat menerima respon yang lebih baik dan juga diterima pakai dalam industri pembinaan.
Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.